Okey, baik. Kita mulakan. Ini soalan antara soalan bahagian A. Ikut topik tingkatan 4. Okey. Yang ni bab 1 iaitu langkah keselamatan dalam makmal. Okey. Bawah tema kaedah saintifik. So, ada 1, 2, 3. Ada 3 topik semua yang ada kaitan dengan tema kaedah saintifik. Bab 1, bab 2 dan bab 3. So ini soalan yang pertama adalah daripada bab 1. Okay, dan ini cikgu pernah keluarkan dalam soalan masa tingkatan 4 dulu. Masa tingkatan 4 dululah. Masa tingkatan 4 pertengahan, bukan, ujian 1 tu dengan yang akhir tahun punya. Tapi akhir tahun tu awak jawab awal tahun ni kan. Akhir tahun lepas kita tak sempat periksa. Soalan tu dibawa ke awal tahun ni. Saya tak silap lah. Okay. So ini adalah soalan daripada bab 1 yang yang berada di bawah tajuk kemahiran proses sains. Maksudnya di sini soalan skema kita, bukan kisah skema, apa kita panggil? Format. Okay, format soalan bahagian A adalah terdiri daripada soalan-soalan kemahiran proses sains, iaitu semua soalan itu mesti berkait dengan proses-proses sains lah. Okay, dia akan tanya, mungkin dia akan tanya pemboleh ubah ke, dia akan bagi situasi. Okay, dia akan bagi situasi. Lepas tu dia akan tanyalah hipotesis ke, pemboleh ubah ke, apa lagi yang dia boleh tanya. Keputusan, dia suruh isi keputusan, lengkapkan data pun boleh. Itu semua berkait dengan kemahiran proses sains. Apa je yang awak buat eksperimen, sepanjang eksperimen dia boleh tanya dalam bahagian 1 ini, tapi secara ringkas. Dia bukan esei, dia struktur. Okey. Ini nak bagi tahu dululah bahagian A. Okey, kemudian nanti akan ada bahagian B, bahagian C, soalan 11, soalan mengeksperimen kita dah jumpa itu hari. Cikgu dah tunjuk, masa kelas tambahan pun kita dah bincang. Kemudian soalan 12 dengan 13 dia boleh jadi soalan mengkonsepsi. Yang ni pun kita baru je bincang minggu lepas. Okay, so kali ni cikgu nak tersambung dengan bahagian A lah. Bahagian A pun penting juga sebab dia memberikan, dia ada 4 soalan, memberikan 4 dari 5, 20 markah. Dan soalannya, sebenarnya soalan itu boleh diskor. Markah yang boleh diskor lah. Okey, baik. Jadual di bawah, kita terus kepada soalan lah. Jadual menunjukkan keputusan bagi suatu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid bagi menentukan, ni adalah keyword dia, kekuatan asid dan alkali pada kertas turas. Maksudnya dia nak tentukan adakah asid dan alkali itu kuat ataupun lemah pada sehelai kertas turas. Adakah asid dan alkali itu akan mengkakis kertas turas. So kita boleh tengok kertas turas itu dia akan terkakis ataupun tak jika kita guna asid kuat dan asid lemah, serta kita guna alkali kuat dan alkali lemah. So yang ni kena tahulah. Dan tak payah risau sebab diberi kat sini. Nampak tak, asid pekat, alkali pekat. Asid cair, alkali cair. Dan nampak tak di sini ada satu ruangan kosong. Inilah yang cikgu cakap tadi. Awak kena lengkapkan data. Lengkapkan data berdasarkan pengetahuan sedia ada lah. Apa yang jadi pada kertas turas, kesan pada kertas turas. Dia dah bagi macam mana, apa kita cakap ni? Panduan, macam panduan lah untuk asid pekat, kesan pada kertas turas dia akan mengkakis. Pada alkali dia tanya, tinggalkan tempat kosong, so anda kena predict lah, kena jangka, kena ingat balik kalau alkali pekat apa kesan dia. Yang ni tidak mengkakis untuk asid cair dan alkali cair. Nampak tak beza dia ni? Jadi di sini daripada soalan ini, sebelum anda terus nak jawab, cikgu nak awak nyatakan dulu ataupun awak conteng ke, kalau jumpa soalan,
tuliskan dulu, kenal pasti dulu dalam eksperimen ini, sebab ini adalah eksperimen. Okey, kenal pasti maklumat yang paling utama dulu. Okey, masa kita bincang soalan 11 tu hari, soalan mengeksperimen pun kita utamakan ataupun kita catat dulu apa yang maklumat penting yang ada pada soalan. Baik, siapa boleh bagi tahu apakah maklumat penting yang awak kena keluarkan dulu bila baca soalan? Ni ada cikgu garis. Ni ada cikgu bagi hint tadi. Apa yang kita kena keluarkan dulu? Sebelum kita nak jalankan eksperimen, kita kena tahu masalah kita. Lepas tu kita kena keluarkan pemboleh ubah. Yes, bagus Marisha. Okey, pemboleh ubah. Jadi ada berapa pemboleh ubah? Tiga. Okey, bagus. Siapa jawab tadi? Zien Okey, 3. So 3 tu awak senaraikan je. Okey, conteng je pada kertas soalan. So contoh cikgu contoh kat sini. Gunakan apa yang kita belajar sebelum ni. CV. Apa yang sama? CV ni apa yang sama kan? Okey, MV. Apa yang berbeza? Dan RV. Apa hasil yang kita akan dapat? Okey, sama, beza, hasil. Ini adalah sama. Sama je kan macam kita buat soalan 11 hari tu. Apa yang sama, apa yang beza, apa hasil dia. Sama, beza, hasil. So urutan ni cikgu nak minta awak ingat. Ingat je urutan ni. Tak payah nak tertukar, manipulasi dulu ke, bergerak balas dulu ke, dimalarkan kemudian ke, tak kisah. Awak yang nak senang ingat awak buat je. Apa yang sama, apa yang beza dan apa hasilnya. Okay, sama, beza, hasil. So sama tu adalah constant variable, pemboleh ubah dimalarkan. Beza adalah apa yang berbeza dalam eksperimen ini. Okay, dan hasil yang kita akan dapat adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, baik. Yang senang biasanya ini adalah formula yang awak senang ingat, sama, beza, hasil. Dan biasanya kalau saya akan mulakan dengan apa yang berbeza. Apa hasil, sebab dua maklumat ini diberitahu dengan jelas dalam soalan. Cuma akhir nanti last sekali constant ni apa yang sama, kita boleh nampaklah apa yang kita mesti tetapkan nilainya sama. Okay, terpulang pada awak macam mana awak nak tulis. Okay, kalau kata nak mula dengan constant pun tak ada masalah, lagi senang. Sebab tadi cikgu cakap senang ni sebab beza dia dah bagi tahu dalam soalan, hasil pun dia sudah bagi tahu dalam soalan. Cuma constant kita kena fikirlah, tengok okey kalau benda ni kita tetapkan ini hasilnya, apa yang kena sama. Macam tu. Tapi cikgu bagi formula macam ni kan. CV, MV, RV sama, beza, hasil. Tak apalah, tak ada masalah. Dah bagi tahu tadi turutan tak jadi masalah. So, okey, apa yang sama? Ataupun apa yang beza? Dan apa hasilnya? Okay, siapa nak cuba? Dia mesti jumpa je soalan bahagian A, awak cubalah keluarkan dulu. Cuba keluarkan, cuba senaraikan. Okey, siapa nak cuba? Apa yang sama, apa yang beza, apa hasil? Cepat-cepat. Cikgu dah bagi hint tau. Beza dengan hasil ni ada dalam soalan. Biasa dia memang bagi tahu. Tahu ke tak ni? Zien? Beza jenis larutan. Okey. Nak sambung lagi ke? Itu dulu. Okey, baik. So cikgu tulis beza adalah jenis larutan. Bagus Zien. Jenis larutan. Ni dalam soalan nampak tak dia bagi tahu. Okay, jenis larutan tu kita nak guna asid pekat, alkali pekat,
asid cair, alkali cair. So inilah yang berbeza yang kita akan guna. Ni kekuatan asid dan alkali. Kekuatan asid dan alkali maksudnya asid kuat, asid lemah. Alkali kuat, alkali lemah. Okey, jadi awak tulis sahaja jenis larutan. Ya. Saya keluar dulu. Saya mak call saya. Boleh. Okey, boleh. Jenis larutan. Okey, jenis larutan. Ataupun kalau awak tak tahu nak sebut jenis larutan ni, dia ada kadang-kadang tak ada jadual kan, ada eksperimen yang tak ada jadual pun. So kalau ada jadual ni dia bagi tahu kat sini jenis larutan, okey awak boleh ambil je yang ni, senang. Okey, ada soalan dia bukan bentuk macam ni. Jadi awak senaraikan sahaja apa larutan yang kita guna. Okey, senaraikan semua. Kalau awak nak senaraikan, awak kena senaraikan semua. Okey, jangan tulis dua je, asid pekat, alkali pekat. Lagi dua ni awak tak tulis, awak tak akan dapat markah dekat sini. Okey, itu kalau awak nak senaraikan. Kalau anda nak senaraikan, kena senaraikan semua tanpa gagal. Semua kena ada. Kalau ada 4, semua 4 ni kena tulis. Tapi lagi senang kalau awak tulis jenis larutan. Okey, jenis larutan, pendek je. Okey, baik. Selain daripada tu kita dah ada beza. Okey, apa hasil yang kita harapkan? Apa hasil yang kita akan nampak di akhir eksperimen? Cepat. Hasil pun masih ada dalam soalan. Masih ada dalam maklumat yang diberi. Okey tak? Okey ke? Masih okey? Semua tidur ke? Kalau semua tidur, semua tidur kita bersurai lah. Tak. Ada. Ada. Okey, hasil. Jumpa tak? Hasil ni ada dekat soalan ni. Dia biasa beza dengan hasil ada dalam soalan. Kita kena keluarkan je. Dalam soalan ni lagilah dia membantu anda. Okey, apa hasil yang kita akan dapat lihat pada akhir eksperimen? Kesan pada kertas turas. Ni, ada tak kat atas ni? Kertas turas. Okey, dia bagi tahu, baca balik soalan dia. Jadual di bawah menunjukkan keputusan bagi suatu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid bagi menentukan kekuatan asid dan alkali pada kertas turas. Maksudnya, kita ambil asid kuat, kita titiskan pada kertas turas, tengok apa jadi pada kertas turas. Inilah yang kita akan tengok, kertas turas tu mengkakis ke tidak, So kalau guna alkali lemah, apa jadi pada kertas turas? Apa jadi itu adalah hasil yang kita akan lihat pada akhir eksperimen. Jadi RV dia awak boleh ambil je lah ni, kesan pada kertas turas. Boleh? Kesan pada kertas turas. Okey lagi ke? Atau nak satu soalan sahaja pagi ni? Untuk tajuk 6 sel elektrolitik, cikgu hold dulu. Sama ada cikgu akan sambung pada hari Selasa ke? Hari Khamis, ataupun cikgu akan sambung minggu depan dah cuti, naik cuti nanti. Okay, sebab cikgu nak fokus kepada ulang kaji ikut berfokus macam ni. Ini soalan bahagian bahagian A dulu. Okey lagi ke? So kita dah ada. Okey. So kita dah ada kesan pada kertas turas sebagai pemboleh ubah, bergerak, balas. Awak akan jumpa ni 3 perkataan ini, 3 panggil apa? 3 benda ni
setiap kali awak berhadapan dengan soalan mengeksperimen. Soalan yang ada kaitan dengan eksperimen, anda akan jumpa dengan pemboleh ubah-pemboleh ubah ini. Okay, mesti mula-mula sekali cari pemboleh ubah dulu. Kita tak jawab soalan lagi tau ni. Tengok soalan dulu. Belum menjawab soalan lagi. Okey, baik. Dan apa yang sama? Okey, bila kita dah faham soalan dia bincang pasal apa, kita nak buat apa, kita nak tengok kesan, kesan asid kuat, kesan asid lemah, kesan alkali kuat, kesan alkali lemah. Alkali kuat dengan alkali pekat tu sama Okay, kesan dia pada kertas turas. Jadi ini kita bezakan dia. Kita guna 4 larutan yang berbeza. Lepas tu kita akan tengok hasilnya di sini. Ini hasil. Okay, daripada sini kita dah boleh tengoklah apa yang kita nak malarkan. Okay, apa yang kita perlu malarkan. Okay, dari biasanya cuba mula-mula sekali cuba ini bagi tips. Cuba tengok dari segi larutan. Kalau dia ada larutan, tengok larutan yang dia guna tu berbeza. Kalau larutannya berbeza, pastikan isi padu setiap larutan itu digunakan sama. Okey, katakan kita guna asid pekat, sini dah berbeza kan. Asid pekat, alkali pekat. Asid cair, alkali cair. Tapi make sure isi padu yang kita guna tu mesti sama. Okey, jadi isi padu mesti, volume mesti sama. Kalau sini 10 ml, so semua sekali akan guna 10. So itu adalah constant variable. Pemboleh ubah dimalarkan. Cari yang paling dekat dengan apa yang kita guna. Okay, dalam kes ni kita guna asid larutan lah. Larutan parameternya adalah isi padu. Okay, dia sama ada isi padu, mulakan dulu dengan isi padu ataupun kepekatan. Tapi dalam kes ni kita tak boleh ambil kepekatan sebab kita guna kepekatan yang berbeza. Faham? Okay, cuba dulu jumpa soalan, tengok ada tak menggunakan larutan. Kalau guna larutan, kaitkan dengan isi padu dia. Kalau larutan itu berbeza, pastikan isi padu setiap larutan yang berbeza itu sama. So boleh tulis dekat sini, isi padu larutan ataupun isi padu asid dan alkali. Isi padu larutan. Boleh? Dan biasanya boleh juga awak tengok masa. Masa pun boleh, tapi dalam kes ni cukuplah kita tengok isi padu larutan. Pemboleh ubah dimalarkan akan banyak kan, awak akan jumpa banyak, boleh senarai banyak. Okay, cari yang paling dekat. So lengkapkan jadual di atas baru masuk soalan. Okay, lengkapkan jadual di atas. So ini yang tempat kosong tadi. So dah boleh agak kan. Kalau pekat, cair. Yang cair ni dia dah bagi tahu tidak mengkakis. Okay. Yang pekat dia mesti mengkakis. Jawapan kopi yang ke atas sahaja. Mengkakis, korosif. Okay. Boleh? Yang ini pengetahuan awak, pengetahuan sedia ada. Asid pekat dengan alkali pekat, ciri dia mengkakis. Asid cair dengan alkali cair, cirinya tidak mengkakis. So 1 markah dalam tangan. Setiap soalan membawa 5 markah. So kita ada 4 lagi markah. Baik, saya sambung je berdasarkan jadual di atas. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Baik, dah cari dah tadi kan? Senang tak kerja awak? Awak dah kaji semua soalan ni, masa untuk mengisi tempat kosong sahaja. Pemboleh ubah dimanipulasi. Nah, copy paste. Manipulated variables. Jenis larutan. So, tulis sahaja jenis larutan. Okey, ni soalan ni kalau awak nak, cikgu boleh je bagi. Tapi ini soalan modul tau. Soalan modul ni kita akan guna lepas ni. Ada masa yang betul, cikgu akan bagi full set punya hard copy pada awak. Cikgu akan bagi hard copy. Mungkin minggu bila dah habis silibus nanti, semua bab tingkatan 1 sampai tingkatan 5 kita dah ada soalan macam ni. Awak boleh dapatkan hard copy. Maksudnya cikgu dah photostat siap-siap, dah compilekan dia jadi modul, so awak ada benda ni. Okay, jadi
Kalau kata rasa macam perlu, cikgu saya nak photo state dulu, saya nak print out dulu soalan ni, boleh minta dengan saya bagi personal. Ini cara nak menjawab dia. So hari ni saya bagi tahu cara nak menjawab lah. Okay, jadi awak take note. So that nanti bila awak jumpa soalan sebenar dah tahu macam mana nak buat. Okay, jawapan senang je. Dah ada tadi kan. So dapat kat sini. 1 markah. Okay. Lepas awak dah kaji semua soalan tu, awak akan jawab dengan senang sebab awak dah faham dah kehendak soalan. Okay, baik. Sambung je laju-laju Sebab saya tak bercadang nak buat lama pun. Saya bagi satu contoh. Contoh yang kedua mungkin awak boleh cuba tengok sendiri. Mungkin saya bagi 2 contoh ke lepas ni. Okay, so awak boleh tengok sendiri. Okay, nyatakan satu jenis alat perlindungan diri yang perlu diguna semasa menjalankan eksperimen ini. So ini adalah bab 1 kan. Langkah keselamatan dalam makmal. Kalau kita imbas balik, kita belajar peralatan perlindungan diri, pembuangan bahan sisa dan juga pemadam kebakaran. So itu semua dalam bab 1. Okay, 1, 2, 3. Ada 3 subtopik. So ini adalah berkaitan dengan peralatan perlindungan diri lah. Bila awak masuk dalam makmal, nak jalankan eksperimen ini, apa yang perlu anda ambil kira sebagai perlindungan keselamatan diri. Ini adalah bentuk kemahiran proses sains. Satunya sebab kita dah ada dah ni, kita bincang eksperimen ni. Awak tahu macam mana nak mengenal pasti pemboleh ubah. Okay, yang ni jenis alat perlindungan diri kaitkan dengan bab 1 kita. Kalau bahan itu mengkakis, apa yang perlu kita pakai? So kita ada, kalau imbas balik, kita ada 5 jenis peralatan perlindungan diri yang dipakai, yang perlu dipakai. Dan berapa yang berada di makmal tu? 1, 2, 3, 4. Kabinet aliran lamina, penyiram kecemasan, kebuk wasap dan pembilas mata itu yang kita tak pakai tapi berada di makmal. Yang kita pakai adalah goggle, topeng muka, sarung tangan, baju makmal dan juga kasut bertutup. Jadi yang paling dekat dengan soalan C ni berdasarkan eksperimen 1 saja dia nak, jenis alat perlindungan diri yang perlu diguna. Jadi sebab dia mengkakis, awak mesti nak pegang dia pakai tangan. Kalau mengkakis ni kena tangan awak dengan tangan-tangan sekali terkakis. Jadi apa yang perlu dipakai? Apa yang sesuai dipakai? Tadi cikgu dah bagi senarai dah. Apa yang paling penting? Kalau terkena tangan awak, dia terkakis. Ini nak tuang-tuang tau. Tuangkan asid pekat pada kertas turas. Silap-silap terkena tangan awak. So apa peralatan perlindungan diri yang perlu diguna? Okey, Akimi jawab sarung tangan. Okey, sarung tangan. So awak tulis je sarung tangan. Okey. Ini yang paling dekat. Tapi kalau kata awak bagi jawapan lain, contohnya awak bagi tahu baju makmal. Baju makmal pun boleh juga sebab mengelakkan baju awak daripada terkakis. Kalau terpecik pada baju, dia boleh berlubang baju tu. Pun boleh juga. Tapi kalau saya akan bagi sarung tangan macam Akimi. Takut kena tangan kan? So itu yang paling penting. Okay, baik. So dah ada 3 markah. 1, 2, 3. Lagi 2 markah pada soalan D. Okay, selepas eksperimen dijalankan, Alia ingin membuang kesemua larutan ke dalam sinki makmal. Okay, pada pendapat anda, bolehkah Alia berbuat demikian? Okay, bolehkah? 1 markah. Terangkan jawapan anda 1 markah. Sebab tu dia 2 markah. Soalan ni saya keluarkan untuk, sekejap saya lupa. Tingkatan 4 tahun ni saya keluarkan ujian hari tu. Ada yang jawab untuk bolehkah Alia berbuat demikian tu, dia tertinggal nak jawab. Bolehkah? Boleh. Ataupun tak boleh. Dapat 1 markah kat situ. Terangkan kenapa tak boleh. Dan untuk soalan ini, sebab dia ada sebut kesemua tau. Mana pula mouse saya ni. Okey, kesemua bermaksud keempat-empat larutan ni dia nak buang dalam sinki.
Okay, dan kita dah belajar kalau asid pekat dengan alkali pekat ni tak boleh. Nanti dia akan merosakkan sinki. Asid cair dia ada dia punya pH kan. Asid cair daripada 7 neutral, 6, 5. 6, 5 tu boleh dibuang dalam sinki. Kalau alkali cair, alkali dia 14 kan, 14 alkali pekat, 7 neutral, 8, 9 boleh. Okay, tapi disebabkan ada dua ni, sebab dia kata semua sekali dia nak buang, so anda perlu nyatakan dulu jawapan di sini tak boleh. Tak boleh sebab ada asid kuat dan alkali kuat tu. Okay, tak boleh ni dapat 1 markah. Tapi ada pelajar dia tak jawab pun yang ni, dia terus bagi tahu. Ada juga pelajar dia cuma jawab yang ni, tak boleh. Lepas tu terangkan jawapan, dia tak terangkan. So dapat 1 markah. Jadi sedangkan kita ada 2. Kalau boleh 5 markah pada soalan tu awak ambil semua. Okay? Jadi tak boleh kenapa? Kenapa tadi tak boleh? Siapa nak cuba jawab? Hmm. Hmm. Kau ada mesej saya tak baca ni. Tak ada. Okey lagi ke? Kau awak tidur ni, sunyi sepi je ni, saya tanya tak jawab ni. Mengkaki skut. Okey, mengkaki skut. Thank you Akimi. Baik, tak boleh kerana, betul lah tu jawapan awak. Kerana terdapat, kan ada 2 jenis tadi, 2 jenis alkali pekat dengan asid pekat. Kerana terdapat larutan, abaikanlah tulisan tu, itu tulisan doktor. Larutan yang boleh mengkakis, yang boleh mengkakis dan merosakkan sinki. Bagi tahu konsekuen dia merosakkan sinki. Confirm jawapan awak tak akan ditolak. Kerana terdapat larutan yang boleh mengkakis dan merosakkan sinki. So, ada je jawapan mengkakis itu kita dah terima. Ada je jawapan merosakkan sinki pun kita dah terima. Ada dua-dua, jawapan awak lagi bagus. Okey? Boleh? So, jadi dia punya teknik untuk menjawab bahagian A, mula-mula sekali kaji dulu soalan, keluarkan pemboleh ubah yang ada. Ada pemboleh ubah, awak boleh buat, awak boleh jawablah soalan pemboleh ubah. Ada pemboleh ubah, awak boleh jawab kalau dia tanya hipotesis. Okay, kita dah belajar itu hipotesis macam mana? MV dan RV kan, kaitkan. Tapi sebab kat sini tak ada contoh, so kita tak bagilah. Kalau dia tanya apa lagi biasa? Inference pun boleh juga. Kalau dia tanya apa lagi? Pernyataan masalah pun boleh. Tapi biasanya dalam bahagian A ni banyak yang dia tanya pemboleh ubah, dia suruh bagi tahu pemboleh ubah. Lepas tu hipotesis, lepas tu benda-benda yang berkait dengan soalan lah semasa eksperimen. Apa yang perlu, apa yang tak perlu. Contoh C dengan D ni. Okay? So itu soalan yang pertama. Okay, dan ada juga soalan yang kedua, tapi saya rasa saya tak bincang dah soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni cikgu akan snap. Soalan 1 cikgu dah tunjuk. Soalan 2 cikgu akan snap sekeping ni nanti. Kalau ada printer awak boleh print out. Kalau tak ada masalah. Nanti awak tulis sahaja dalam buku latihan awak. Awak tulis tajuk dia ni, modul Kapas Sains SPM SMK BSA 2021 nombor 2. So kita dah tahu soalan mana. Awak tulis tu soalan mana, soalan tak payah salin, gambar tak payah salin, terus saja jawab. Okay, jadi bila awak dah dapat modul ni nanti, awak dah ada jawapan, awak dah pernah buat, so awak boleh isi saja, boleh semak semula. Maksudnya 2-3 kali kita jumpa soalan yang sama, confirm lah awak boleh buat. Okay, dan dalam modul
dalam modul kapas ni, modul K kita panggil modul kapas tau. Modul KPS sebenarnya modul kapas. Apa nak cakap tadi? Ini adalah antara soalan yang mungkin ditanya. Yang boleh ditanya ikut bab. Bab 1 mesti dia akan tanya macam ni ataupun macam ni. Bab 2 mesti dia tanya macam ni atau macam ni. Itu contoh, itu maksud saya. So nanti untuk tugasan hari ni, cikgu akan tamatkan awal. Awak boleh tengok soalan kejap lagi cikgu snap. Sikit je, 5 markah. So apa yang awak perlu buat? Tulis tajuk dia, tulis tarikh hari ni. Kalau soalan A tu dia kata lengkapkan jadual di atas dengan menulis masa yang diambil. So kalau awak rajin awak nak salin jadual ni. Kalau malas awak tulis je Q berapa masa dia. Okay, nanti next class ataupun awak boleh snap pada cikgu. Awak snap tu sebenarnya kadang saya tak nampak tau. Bukan tak nampak, macam kecil sangat nak menanda. Ataupun next class awak snap je dulu. Kalau cikgu selesa untuk tanda, cikgu tanda. Kalau tak nanti next class sebelum masuk sebelum belajar kita bincang sekejap jawapan. Okay? So nombor 1, nombor 2 B, soalan B nyatakan pemboleh ubah. Nampak? Dia bertanya pemboleh ubah tapi kali ni dia tanya pemboleh ubah bergerak balas. Soalan A tadi dia tanya pemboleh ubah manipulasi. Kalau soalan ni awak dah kaji semua, awak dah buat dia punya CV, dia punya MV, dia punya RV. So awak tak ada masalah lah, ambil sajalah. Kalau dia nak bergerak balas, so tengok bergerak balas, RV, ambil, tulis saja. Tapi mula-mula sekali mesti kena ada dululah, kena buat dululah, kena keluarkan dulu. Kaji dulu soalan. Okey, C. Kenal pasti jenis pemadam kebakaran K dan L. So yang ni masuk kepada konten kita, silibus kita. Kalau ini pemadam apa, pemadam api jenis apa, yang ni pemadam api jenis apa, kita nak padamkan apa dekat ni. Saya tak bincang lah, saya tunjuk soalan, lepas ni awak kena buat sendiri. Okay, so bagi tahu je jenis pemadam kebakaran. Jenis apa, so dapat markah. Dan akhir sekali, selimut api selalunya dijumpai dalam makmal dan di dapur. Pada pendapat anda, perasan tak soalan bahagian D dia mesti dia tanya pada pendapat anda. Soalan tadi pun sama. Soalan D dia akan tanya pada pendapat anda mengapa selimut api sesuai diguna untuk memadam kebakaran. 1 markah saja. Kenapa selimut api? Jadi awak kena refer balik awak punya buku teks tingkatan 4. Kalau tak ada, boleh, kalau buku teks tak ada kan tingkatan 4 punya, awak boleh tengok dalam buku teks apa yang cikgu bagi dalam grup kelas tu kan, ada soft copy dia, boleh tengok dekat situ. Muka surat apa, ni masih bab 1 kan, muka surat 10 dengan 11, situ ada pemadam kebakaran. So kenapa selimut kebakaran tu pada muka surat 11. So kenapa kita katakan selimut api sesuai diguna untuk memadam api. So yang ni awak cuba jawab dulu. Nanti next class kita bincang. Tapi awak snap dululah tapi siapa yang join kelas ni memang dia kira hadir. Yang tak hadir tu dia kena snap jawapan ni pada saya. Yang hadir hari ni saya percaya pada awak buat. Next class kita bincang, okay? Okay, ada soalan tak sebelum cikgu tamatkan? Saya nak tamatkan dah. Ada soalan tak? So hari ni kita tak ada. Tak ada. Amboi Hakimi macam banyak betul masa dia nak tulis macam tu Tak ada. Okey, bagus. Thank you Hakimi. Okey, kalau tak ada, cikgu tamatkan dekat sini. Jangan lupa isi kehadiran. Okey? Jangan lupa isi kehadiran. So itu saja. Kita jumpa next class. Esok ada tutorial kan? So tutorial cikgu bagi kerja je lah. Okey, boleh jadi cikgu akan bagi soalan bab lain pula tapi masih lagi bahagian A. So kita ada soalan terkumpul banyak sikit. Okay, so itu sahaja. Terima kasih yang join. Kita jumpa lagi. Okay, boleh bersurai. Okay, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.